Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengulangi pendirian berprinsip kerajaan Malaysia yang sentiasa konsisten memberi sokongan padu kepada Palestin dan perjuangan rakyatnya sama ada dari segi politik, ekonomi dan juga moral, dan penyelesaian terbaik kepada konflik Palestin-Israel hanya boleh dicapai melalui rundingan bagi memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan serantau yang berkekalan. Jadi saya nak terus ketika ini bersama dengan Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik Antarabangsa, Tuan Harizal Hazri. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan, kita melihat kepada desakan negara-negara Islam terutamanya dalam menghentikan keganasan yang berlaku di Palestin, khususnya suara Malaysia, suara Indonesia dan negara-negara Arab Islam yang lain turut memberi tekanan kepada Israel. Tetapi menerusi rundingan, suara yang kita berikan, bagaimana untuk kita memastikan bahawa keganasan dan juga apa yang berlaku di Palestin ini dapat dihentikan dengan segera? Ya, yang pertama sekali kita harus mempunyai objektif yang sangat jelas ya tentang bagaimana kita mahu menghentikan keganasan di antara Israel ataupun daripada Israel ke atas Palestin. Dan sebagai sebuah negara, Malaysia tentu sekali ingin mencapai satu penyelesaian yang tidak akan mengakibatkan lebih banyak serangan ataupun peperangan yang berlaku. Malaysia sangat konsisten. Kita adalah sebuah negara pasifis ataupun negara yang mencintai kedamaian. Ya. Jadi tentu sekali bagi Malaysia cara yang terbaik adalah melalui perundingan. Okay? Kerana walaupun kita tentu sekali mengutuk segala tindakan yang dilakukan oleh rejim Israel ya ke atas Palestin, tetapi bagi Malaysia kita harus mencari satu platform yang terbaik untuk memanggil Israel supaya mereka dapat menghentikan serangan ini dan mencapai satu persetujuan melalui perundingan. Nah, bagaimana kita mahu lakukan itu bukan satu perkara yang mudah. Terdapat beberapa platform untuk kita cuba berbuat ataupun cuba untuk mengangkat satu idea perundingan ini ya. Tetapi apa yang kita telah lihat pada masa-masa yang lalu, salah satu platform iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu nampaknya tidak efektif. Sehingga sekarang pertubuhan ataupun Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu belum pun mengeluarkan apa-apa statement ya untuk mengeji tindakan Israel ini ke atas rakyat Palestin. Kalau statement pun dia belum keluarkan, bagaimana untuk kita mengharapkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk bergerak ke arah menyediakan platform untuk rundingan. Namun begitu, Malaysia juga cuba menggunakan platform YC contohnya. Kita sedia maklum bahawa satu sidang tergempar akan dijalankan dan insya-Allah Malaysia, Indonesia dan Brunei akan sepakat di dalam sidang tergempar itu untuk mencari jalan bagaimana mungkin alternatif daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mungkin sekumpulan negara-negara Islam akan dapat mencari satu penyelesaian bagi menyediakan platform untuk perbincangan ini berlaku. Itu salah satu pilihan yang ada. Selain daripada itu, Malaysia juga sebagai sebuah negara akan cuba untuk mencari jalan-jalan yang lain ya. Mungkin melalui koalisi-koalisi negara-negara serantau contohnya untuk cuba yang pertama, yang paling penting adalah menghentikan serangan ini. Rejim Israel harus faham bahawa ini adalah sesuatu tindakan yang di luar peri kemanusiaan dan tidak boleh diteruskan. Jika diteruskan, ini mungkin akan menyebabkan lebih banyak kekacauan dan juga mungkin peperangan yang lebih besar. Tuan Harizal, bercakap berkaitan dengan kesedaran masyarakat antarabangsa termasuk dari barat, NGO dan juga aktivis yang melihat kepada isu Palestin ini bukan isu berkaitan dengan agama semata-mata, tetapi betapa pentingnya untuk kita sebar luaskan berkaitan dengan mesej cerita sebenar di Palestin. Bagaimana perkara ini dapat direalisasikan? Ya, sebenarnya isu Palestin ini sangat kompleks. Kefahaman kita seringkali tidak berapa cukup ya
Jadi kita tentu sekali sering didorong oleh emosi dan sebagainya. Tetapi konflik politik di antara Palestin dan juga Israel ini adalah sesuatu isu yang mempunyai banyak sejarahnya dan juga sensitiviti yang berbagai-bagai atau pelbagai ya. Jadi bagi saya yang paling penting sekali adalah untuk nombor satu kita memahami dahulu bagaimanakah krisis ini bermula dan konflik di dalam Timur Tengah itu sendiri, bukan di antara Palestin dan Israel sahaja, tetapi juga konflik di antara negara-negara di Timur Tengah yang secara langsung atau tidak langsung juga memberi efek ya kepada konflik di Palestin. Itu yang pertama. Kalau kita tidak faham, kita tidak dapat bercakap tentang konflik ini, kita tidak dapat menerangkan dengan lebih lanjut. Itu sudah tentu. Yang kedua, saya rasa dalam mana-mana krisis politik sekalipun, tentu sekali kita rakyat Malaysia mempunyai tanggapan dan mempunyai opinion kita yang tersendiri ya. Tetapi kita harus faham bahawa penyelesaian yang terbaik, jalan yang terbaik bukanlah harusnya datang daripada kita. Penyelesaian dan penyelesaian terbaik itu harus datang daripada rakyat di Palestin sendiri. Rakyat di kawasan itu sendiri mahupun Palestin dan juga Israel. Jadi walaupun kita mungkin didorong oleh emosi dan kita mempunyai idea-idea kita tersendiri, kita harus membuka minda kita dan kita harus faham apa yang mereka mahukan, apa yang lebih baik untuk mereka contohnya. Dan di situ kita harus menyokong inisiatif-inisiatif yang sebegitu. Saya tidak mengatakan bahawa terdapat jurang yang besar di antara apa yang kita faham dan apa yang mereka mahu, tetapi kita harus lebih sentiasa sensitif dengan perubahan-perubahan politik dan juga sentimen di kawasan itu untuk kita sama-sama dapat menjalankan sesuatu usaha yang dapat menyokong perdamaian di kawasan Israel dan Palestin, tetapi usaha itu haruslah selari dengan apa rakyat di Palestin dan juga masyarakat di sekelilingnya ya, terutamanya di Israel dan juga di Palestin, apa yang mereka mahu kita harus faham. Itu yang kedua. Yang saya rasa yang ketiga, apabila kita sudah mempunyai satu pemahaman yang baik, kita haruslah sentiasa membawa isu ini menjadi satu agenda utama di dalam negara kita. Sebagai sebuah negara yang mencintakan kedamaian, kita tidak boleh hanya menunjukkan reaksi kita apabila terdapat peperangan contohnya. Kalau tidak ada peperangan itu kadang-kadang kita seakan-akan terlupa tentang isu-isu yang mungkin terus ada di kawasan Timur Tengah. Jadi lebih panjang sensitiviti kita ataupun lebih panjang usaha kita, lebih konsisten usaha kita, lebih baik kita akan dapat bercerita ataupun membangkitkan kefahaman di kalangan masyarakat antarabangsa. Dan Tuan, suara oleh negara-negara Islam dan juga masyarakat Islam itu konsisten untuk menyokong perjuangan rakyat Palestin. Tetapi mungkin ada dalam pada itu yang bertanyakan berkaitan dengan ada negara-negara Arab yang mungkin membisu dan tidak menyatakan apa-apa statement, terutamanya dalam menyokong Palestin dan sebagainya. Mungkin ia disebabkan oleh jihadisme dan sebagainya, mempunyai fahaman yang berbeza. Bagaimana Tuan melihat kepada perkara ini, mendapat sokongan dengan negara Arab khususnya dalam menghentikan keganasan di Palestin? Saya rasa tentu sekali seperti yang saya nyatakan, isu ini sangat kompleks. Ya. Yang pertama, saya rasa untuk menghentikan keganasan supaya masyarakat, terutamanya wanita dan kanak-kanak itu tidak menjadi mangsa, itu adalah satu acceptance sejagat ya, ataupun semua negara-negara tentu sekali akan setuju dengan perkara yang tersebut. Tetapi apa yang menjadi masalah adalah apabila kita mahu peace ataupun damai itu yang panjang ataupun untuk mencari penyelesaian. Itu bukanlah mudah.
kerana terdapat masalah-masalah sejarah, contohnya masalah di antara etnik-etnik yang tertentu, juga keagamaan dan sebagainya. Ini tentu sekali akan menjadi sesuatu yang merumitkan, dan ini telah pun kita lihat kalau tidak rumit kita boleh selesaikan masalah ini sudah lama ya. Tetapi itu tidak patut menjadi sesuatu yang menghentikan kita untuk cuba mencari penyelesaian. Jadi bagi saya secara pendeknya adalah walaupun terdapat perbezaan-perbezaan yang nyata di antara negara-negara terhadap isu di Palestin ini, kita harus melihat itu sebagai satu dinamik politik dan harus mencari penyelesaian bagaimana kita boleh menghentikan keganasan ini untuk satu jangka masa yang panjang. Itu bukan sesuatu yang mudah, saya tidak ada semua jawapan sekarang ini, tetapi kita harus bergerak ke arah itu. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Herizal Hazri, Ketua Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS, dan kita mendoakan apa sahaja tindakan dan juga perancangan suara yang kita bawakan ini dapat memberi jalan yang terbaik, terutamanya apa yang berlaku di Palestin ketika ini. Baik, itu sahaja waktu yang kita ada, dan kalau diikutkan mesyuarat Majlis Keselamatan PBB akan berlangsung pada pukul 10 malam waktu Malaysia esok, dan juga kita nak melihat kepada perkembangan apa yang berlaku di Palestin ini dari semasa ke semasa. Terus ikuti Astro Awani dan lungsuri astroawani.com juga untuk dapatkan lebih banyak informasi dan juga berita kami di sana.